Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Okay, hari ni kita sambung lagi tajuk penakulan logik di bawah pernyataan majmuk. Okay, apa maksud majmuk? Kalau kamu tahu maksud majmuk ni ialah benda yang banyak kan, yang digabungkan. Okay, so maksud pernyataan majmuk ialah gabungan dua atau lebih pernyataan dengan menggunakan perkataan dan atau. Maksudnya dia gabungkan dua perkataan, dua atau lebihlah pernyataan menggunakan dan ataupun atau. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, kita tengok contoh yang pertama ni. Okey, dia kata gabungkan pernyataan P dan Q berikut dengan perkataan dan ataupun atau. Jadi kita nak bina pernyataan majmuk. Okey, macam mana kita nak bina? Okey, contoh ini jawapan untuk soalan A lah. Soalan A. A1 A1. Okey, cikgu nak bina pernyataan majmuk kan? Untuk A1. Jadi maklumat P dia kata pentagon mempunyai dua berpenjuru. Okey, so ayat majmuk kita akan jadi pentagon mempunyai dua berpenjuru. Berpenjuru. Okey, bawah heptagon. Okey, kita nak gabung dengan dan. Jadi dan heptagon. Heptagon. Kita tulis kat bawah lah. Okey, dan heptagon mempunyai 4 berpenjuru. Okey, ini dah jadi pernyataan majmuk. Okey, bila kita ada wrong spelling heptagon. Okey, bila kita gabungkan dua ayat menjadi satu menghubungkan dan ataupun atau. Okey, kita tengok A2 cikgu bagi kamu 1-2 je lah yang selebihnya kamu akan sambung sendiri. Okey. A2, kita nak guna atau pula. Okey, sama pentagon mempunyai dua berpenjuru atau atau heptagon. Ada wrong spelling kat atas lagi. Okey, tak apa. Kita betulkan sekejap lagi. Heptagon mempunyai 4 berpenjuru. Heptagon. Okey. Nampak tak kat situ? Macam apa yang cikgu buat ialah cikgu gabungkan dua-dua ayat ini. Menggunakan dua-dua pernyataan ini. Okey, menggunakan perkataan dan juga menggunakan perkataan atau. So ini yang dimaksudkan dengan pernyataan majmuk. Okey, kita pergi kepada contoh. Ini semua cikgu ambil dalam buku teks kamu. Okey, tentukan dua pernyataan P dan Q daripada ayat majmuk di bawah. Okey, untuk soalan A, 5 tambah 3 lebih besar dari 5. Okey, jadi untuk soalan A tu, okey, maafkan saya, lupa pula nak tukar dia punya pen kan. Okey, so untuk soalan A tu, dia nak suruh kita pecahkan. Okey, jadi kita ada dua yang digabungkan, dengan dan kan. Okey, jadi ayat kita yang pertama atau pernyataan kita yang pertama P ialah 5 tambah 3 lebih besar dari 5. Okey, Q kita pula ialah 5 tolak 3 lebih kecil dari 5. Maksudnya daripada ayat majmuk, pernyataan majmuk, kita pecahkan jadi pernyataan yang mempunyai satu maklumat sajalah. Okey, B pula. Okey, macam mana pula kita nak gabungkan ataupun kita nak pecahkan kepada P dan Q? Takkanlah kita punya P kita hanya 9 sahaja. Bukan jadi kita faham apa yang nak dimaksudkan dengan ayat ini ialah 9 dan 91 ialah nombor perdana. Kedua-duanya ialah nombor perdana. Okey, dia tak tanya benar atau palsu. Kamu jangan cakap cikgu, salah tu cikgu, 9 bukan nombor perdana. Bukan. Dia tak tanya ini benar ataupun palsu. Jadi kita pecahkan 9 ialah nombor
perdana. Nombor perdana. Okey, kemudian Q kita ialah 91 ialah nombor perdana. Maksudnya daripada ayat majmuk, daripada pernyataan majmuk kita boleh pecahkan. Okey, jadi kita teruskan. Okey, macam mana kita nak menentukan nilai kebenaran bagi pernyataan majmuk? Okey, caranya ialah kita tengok pernyataan yang pertama, okey, dan pernyataan yang kedua. Okey, kalau dua-duanya benar, maka untuk dan dia akan jadi benar. Okey, kita tengok dan dulu. Okey, kalau benar dan palsu, maka dia akan jadi palsu. Okey, palsu dan benar, dia akan jadi palsu. Okey, sekejap saya letak palsu sebagai simbol pangkah lah. Jadi lebih senang kita nak nampak kan. Okey, kalau palsu dengan palsu, maka dia akan jadi palsu juga. Okey, jadi sekarang kita boleh buat satu kesimpulan untuk pernyataan majmuk menggunakan dan. Jika kedua-duanya benar, barulah pernyataan itu benar. Tetapi jika ada saja palsu, maka pernyataan itu palsu. Okey, kita tengok pula untuk atau. Okey, benar atau benar menghasilkan benar. Okey, pernyataan pertama benar, pernyataan kedua palsu, maka dia menghasilkan benar. Okey, pernyataan pertama palsu, pernyataan kedua benar, dia menghasilkan P atau Q benar. Okey, kalau pernyataan pertama palsu, pernyataan kedua juga palsu. Jadi dia menghasilkan palsu. Okey, jadi kita boleh buat satu kesimpulan kat sini. Okey, kalau menggunakan atau, kalau pernyataan majmuk tu menggunakan atau, apabila kedua-duanya palsu, barulah dia akan menghasilkan pernyataan yang palsu. Okey, kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh. Boleh rujuk juga buku teks kamu, muka surat 62. Cikgu semua guna contoh buku teks. Okey, so kita tengok yang pertama. A. Tentukan nilai kebenaran pernyataan majmuk berikut. Okey, ayatnya ialah 2 dan -5 lebih besar daripada 4. So, bila kita pecahkan kepada P dan Q, okey, P-nya ialah 2 lebih besar dari 4. Okey, Q-nya ialah -5 lebih besar daripada 4. Okey, kat sini kita dah tengok. Okey, P-nya palsu, Q-nya palsu. Okey, ini ialah dan. Ini dia gabungkan menggunakan perkataan dan. Jadi, maka hasilnya tadi kita ingat tak? Kalau dan ada je palsu, mesti palsu. Kalau dan mesti dua-dua benar, barulah benar. So, jawapannya ialah palsu. Okey, kita tengok pula contoh yang kedua. Okey, Q tambah 3 lebih kecil daripada X tolak 5. Dan 9 ialah nombor ganjil. Okey, jadi kita tengok kat sini. Bila kita pecahkan kepada P dengan Q, okey, yang pertama dia palsu. Okey, yang kedua dia benar. Okey, kita letak macam ni lah. Okey, yang pertama dia palsu, yang kedua dia benar. Jadi untuk dan dia dihubungkan dengan perkataan dan. So untuk dan mesti kedua-duanya benar baru benar. Jadi ini ada palsu. Maka ini ialah pernyataan palsu. Okey, kita tengok pula contoh atau. Okey, kalau kamu tengok numbering cikgu ni A, B, lepas tu E, lepas tu F kan. Okey, ini sebenarnya merujuk kepada buku teks kamu. Okey, jadi kita tengok 2 tambah 3 sama dengan 23 atau 2 darab 3 sama dengan 23. Okey, ini dia menghubungkan menggunakan atau. Okey, 2 tambah 3, 23 itu palsu. Okey, 2 darab 3, 23 pun itu palsu. So, tak ada pilihan lah, memang atau ke dan ke memang dia adalah
palsu. Okey, tengok bawah pula. Okey, contoh F, 5 darab 5 darab 5 sama dengan 5 kuasa 3. Okey, ini ialah benar. Ini ialah benar. Okey, punca kuasa 125 sama dengan 5, ini ialah palsu. Ini ialah palsu. Okey, jadi kita ada atau. Okey, atau satu sahaja benar, dia akan menghasilkan benar. So, kita dapat simpulkan dekat sini ya anak-anak semua kat rumah. Okey, kalau atau benar, 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 palsu, ini hasil dia. Ini hasil dia, benar, palsu, benar. Okey, palsu, benar, benar. Palsu, palsu, palsu. Maksudnya, kalau atau ni ada sahaja benar, dia akan benar. Okey, bagaimana pula dengan dan? Okey, kalau dan benar, benar, benar. Benar, palsu, ada sahaja palsu, maka palsu. Okey, palsu, benar. So, ada sahaja palsu, palsu. Okey, palsu dan palsu, confirm lah palsu. Okey, so itu sahaja daripada cikgu hari ini. Cikgu harap kamu boleh faham dan dapat membuat latihan yang cikgu berikan dan jadikan ini sebagai rujukan kamu. Terima kasih.